jadi calon. 7.4 34 muka surat dah. 7.4.1 untuk jadi kuat dan matang. Jadi maknanya Tuhan uji ni sebenarnya kena tengok dari sudut positif. Positifnya dia suruh kita jadi kuat. Nak lari daripada ujian memang tak boleh. Walana beluwannakum. Tuhan guna perkataan huruf harfu taukid. Lana beluwanna tu. Sepatutnya nablu. Kami uji. Dia buh depan. Lana beluwanna pula belakang. Maknanya dua enjin. Kalau kereta api kat hujung tolak, hujung tarik. Sesungguhnya kami betul-betul akan uji. Itu terjemuh sungguh. Kalau kata nablukum, kami uji kamu. Bila lana beluwannakum. La depan tu huruf taukid, nun belakang pun huruf taukid juga. Sesungguhnya kami benar-benar akan uji kamu bisyai'im dengan sesuatu. Minal khawf daripada rasa takut, wal ju' dengan kelaparan, wa naqsim minal amwal kurangnya harta benda, wal anfus dan nyawa dah, was samara dengan buah-buahan. Jadi maknanya kesimpulannya daripada ayat tadi, tak boleh tidak kita ni kena menghadapi ujian. Noktah situ deh. Cuma tengok dari segi positif, di samping bila Tuhan uji kita bersabar boleh pahala. Orang Islam kan, daripada hadis yang kita baca minggu lepas. Kita ni boleh menjadi kuat dan menjadi matang hasil daripada menghadapi, mengharungi ujian. Situ. Kita tengok positif tu dah. Menjadikan hidup dan mati itu sebagai ujian untuk mengetahui sejauh mana mereka benar-benar beriman kepada Allah. Dia uji ni sebenarnya nak tahu. Ayyukum ahsanu amala. Tidak dalam surah Al-Mulk. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menjadikan mati dan hidup kami kerana kami nak tahu mana di antara kamu yang lebih baik amalannya. Situ. Diuji dengan kefarduan solat 5 waktu. Solat 5 waktu ni kan berat sebenarnya. Walaupun nampak ringkah, jiwa kita tu dia tidak serupa habis masa untuk benda lain. Sedangkan orang duduk adab papai haji tu kan 2 jam pun dia boleh sabar dia. 4 jam tak ada minum air. Tapi semayang 5 minit 10 minit pun sepasal apa? Wa innaha lakabiratun. Berat sebenarnya semayang. Kecuali illa alal khashi'in, kecuali orang yang khusyuk. Mana kali kita berasa berat tu mana tak khusyuk lagi. Kenapa dah? Jadi dia sebab dia sebut ujian juga solat 5. Wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka, perintahkanlah keluarga kamu bis salah dengan sembahyang. Wastabir 'alaiha, dan bersabar di atasnya. Tengok Tuhan sebut bersabar. Diri ke sembahyang kena sabar. Kalau tak sabar kan, susah kita tak sembahyang dah. Puasa sebulan Ramadan, nak uji je. Nak uji orang boleh puasa tak. Sabar belakang tu. Menunaikan ibadat haji di Mekah, orang biasa pergi Mekah boleh tahu dah lagu mana. Penatnya. Berakhlak mulia, nak disiplin diri, nak kepada kekuatan juga. Meninggalkan segala tegahan dan larangan Allah dan sebagainya. Hal ini tidak lain adalah untuk menjadikan mereka umat yang berkualiti tinggi dari sudut keimanan, ketakwaan dan mendekatkan hubungan dengan Allah selaku pencipta. Tak ada masalah deh, boleh faham sini tak? Mudah. Kita pergi lagi dah. Kalau berasa ada kekeliruan ke apa tu, boleh stop saya dah. Untuk 7.42, untuk mengingatkan umat tentang peranan dan tanggungjawab berlaku berbagai-bagai fitnah terhadap agama
yang dilakukan sendiri oleh umat Islam. Berlaku gempa bumi, ribut taufan, tanah runtuh dan sebagainya. Kematian di mana-mana sama ada disebabkan kemalangan, bunuh diri, membunuh orang lain. Tapi sebenarnya segala kerosakan di muka bumi walaupun tidak nampak direct, sebenarnya dia ni dah hasil daripada tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahari bima kasabat aidinna. Zahirnya kerosakan di lautan dan di daratan. Bapa jadi rusak bumi dan lautan? Bima kasabat aidinnas, kerana usaha tangan manusia. Tengok tu, kalau tanah runtuh, kalau kita cek alam sekitar ke cek, mesti ada tangan manusia. Banjir pula ni orang kata tangan manusia dah. Duk tebang ke apa dah. Air sungai jadi ke, kayak kita jam-jam yang bodoh dulu ke, tak ada lah air sungai ke jernih. Tengok dah, suka ke mandi. Lah ni tengok air sungai tak keliu dah, ke. Pasal apa? Tangan manusia. Membunuh orang tu, kemalangan itu memanglah. Waktu nampak derek tangan manusia. Umat ditimpa pelbagai bentuk bala daripada Allah. Sebenarnya ujian yang ditimpa dan dihadapi itu tidak lain untuk mengingatkan manusia kepada asal kejadian mereka, iaitu untuk beribadat kepadanya. Dia pergi ke mana pun, matlamat kita untuk beribadat. Ibadat dalam bentuk ruang lingkup yang luas. Okay. Kerana kita jangan lari daripada dasar kita. Tujuan kita mari ke dunia ni, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budu. Kalaulah kita membangun ke mana-mana dunia kita ke apa, tapi kalau matlamat liya'budu tak ada, maka tak ada makna. Cari harta, cari gapo supaya kita boleh beribadat. Kebetulannya Allah Subhanahu Wa Taala dia bui, maknanya bui pahala dah, dia kira ibadat dah. Usaha mendapatkan harta benda untuk kemudahan diri kita tu, situ ibadat dah. Tapi ibadat asas, kalau kita tinggal ibadat asas tak ada makna, sebab matlamat ataupun tujuan kita diutuskan di muka bumi ini untuk beribadat. Situ. Apabila seseorang itu diuji dalam keadaan taat dan mati kerananya, maka dia sedang melakukan perkara yang soleh. Dia uji dalam keadaan dia taat. Dia taat kepada Allah, tiba-tiba mati dalam keadaan itu. Maka dia sedang melakukan perkara yang soleh. Kemuncaknya kita tengok orang fisabilillah dah. Dia buat kerja tu, taat kepada Allah, mati pula. Jadi lain, sebab tu kemuncak dia syahid dah. Tapi kalau kita tu dalam usaha kita kerana nak buat benda yang benda jalan takwa, jangan buat maksiat. Kalau maksiat tu dia tak jadi mati dalam keadaan beribadat. Tapi kalau kita orang ni, dia duduk menguruskan benda tapi mati. Supaya kalau kita tengok pasukan bomba lah, kita kata pasukan bomba, dia nak menyelamatkan orang, tiba-tiba dia mati. Dia bukan mati saja. Sebab itulah, supaya kita ni betul sebagai orang yang taat, kerja tu sendiri tu kena betul sebagai ibadat. Sebab itulah kalaulah kita kata, kalaulah dia meninggalkan kefarduan dia, masa dia melaksanakan tugas dia tu, tak jadi taat lah dia tu. Supaya kita tengok tentera kami dululah, dia ni tak ada lah kerja yang paling mulia, sebab dia jihad fisabilillah tu. Ramai Khomeini dulu ke dah, pasal nak mengkhianati negara dah, berjuang sungguh. Tapi sayangnya pada masa tu dia tiupkan semangat untuk nusa dan bangsa dah. Lepas tu pula kehidupan masuk dalam hutan. Kalau tanya askar-askar zaman dulu, saya pernah interview lah askar zaman dulu, tak semayang masuk hutan. Duk cara kau duduk cara dalam hutan, duk makan minum, jaga keselamatan, padahal dia dah ngeri tu. Khomeini tu masa dulu lah. Lah ni tak ada Khomeini lah, masuk hutan saja dah. Lah ni dah pada masa dulu, bila saya tanya sendiri tu, tak semayang, tak ada orang semayang. Usahkan semayang, dia tu duduk di camp ni tak semayang dah. Dia duduk di camp dia dah. Tu berat benar.
tanya mula pak saudara dia askar. Dia suka mari kita majlis buka puasa. Dia pecek. Dia kata, hidup kecek sama orang askar. Kita duduk tunggu buka puasa tu ada setengah jam lagi nak buka puasa. Dia kata, puak kita dulu kat datang makan dah ni masa ni. Dia di berek dia tu kan, dia askar, dia di camp dia kata dia buat buka puasa lah petang. Ida buka puasa tu dia katalah pukul 7 tu masuk maghrib. Ni setengah tu pukul ni makan dah. Jadi dia sendiri buat pengakuan. Kita kata lagu mana lah. Dia ni buat kerja yang mulia dah. Bergadang nyawa. Kalau mati syahid tu dah. Tapi dia tidak isi dengan ruh Islam. Itu jadi maknanya dia mati dalam keadaan tidak taat. Alangkah baiknya kalau dia tu dalam keadaan taat mati. Driver bah pun kita kata. Kerana dia nak pergi benda molek. Bukan pergi orang digenting. Nak pergi judi tak. Nak pergi orang, nak pergi di airport, nak pergi Mekah. Tu tak? Kapal terbang. Sebab tu saya dengar siapa ustaz mana dia bagus, dia beri motivasi, dia kata pilot ni dia kata tak ada lah, dia kata orang yang paling banyak boleh pahala dia kata. Kerana dia menghubungkan kerja manusia. Kalau orang nak pergi Mekah, nak naik haji, pergi umrah tu satu hal nampak jelas lah dia kata. Dia pergi pemimpin sebuah negeri ni kerana nak pergi mesyuarat. Kota Baru nak pergi mesyuarat, Kuala Lumpur nak pergi mesyuarat di US, di luar-luar negara dah. Dia ni menghubung, memudahkan manusia. Alangkah baiknya profession dia yang mulia itu dia isi dengan takwa. Tapi kita tengok lah ni ada tunjuk dalam YouTube pun banyak dah ramai ada pilot ni duk baca Quran. Dah kita tengok lah dia tunjuk tu. Ke mana? Baca doa tak ada lah. Ada dah lah ni tiru. Dulu saya ingat kita pergi dulu kan. Nak pergi Mekah dulu. Saudi Airlines ya. Subhanallah duduk baca. Pala ni emas kita tiru belakang dah. Ada dah. Nak pergi Kuala Lumpur pun ada doa dah. Dah. Jadi maknanya kita kena buatkan kepada dalam setiap aspek kita tu biar kita dalam taat. Buat kerja gapo-gapo dalam taat, dalam takwa. Bila mati maka kita mati dalam mengerjakan amalan yang soleh. Tetapi sebaliknya apabila dia mati dalam keadaan maksiat, ni na'udzubillah. Orang yang buat maksiat dia tak mikir kalau mati teko tu. Kalau duduk judi di Genting Highland. Dia sekali tak pada. Maknanya kita tahu matlamat kita tak ada lain. Untuk kita buat kerja kerana tanggungjawab kita nak memudahkan orang, memudahkan keluarga dah. Dia sebenarnya kan nak jadi ibadat kena ingat sama ada mana-mana ibadat dia ada 3 syarat. Saya kata saya sebut dah dulu. 3 syarat dah. 3 syarat. Nombor satunya benda tu sabit. Dia telah disyariatkan. Benda tidak bercanggah dengan hukum syarak. Kan? Yang keduanya kaifiat dia kena betul. Ni ibadat khusus lah. Kalau ni dia tak ada kaifiat dia. Kita ambil ibadat khusus. Ibadat khusus ni kita nak buat benda ritual. Ibadat sama ada fardu, semayang, zikir, wirid, selawat. Ni kita kata ni tak. Baca Quran apa semua ni. Ibadat lagu tu dia kena ada 3 syarat. Nombor 1, benda tu disyariatkan. Yang keduanya kaifiat kena betul. Macam semayang. Kena betul kaifiat dia tu, bacaan dia, perbuatan dia. Yang ketiga baru niat ikhlas. Bagi ibadat dia panggil dia bagi 2. Ibadat umum dan ibadat khusus. Saya ingat dalam nota dulu dalam apa ni? Ubudiyah masuk dia itqan dulu. Dia bagi 2. Ibadat khusus tadi, ibadat umum dia tak ada kaifiat. Benda tu tidak bercanggah dengan syariat, niat ikhlas. Ibadat umum sebab basuh pinggir tadi. Makan gaji. Tak? Dia tak ada kaifiat. Mana ada kaifiat? Maknanya Islam tidak memberi kaifiat kepada ibadat umum. Macam mana cara nak menego? Dia tak wajak nak menego lagu mana boleh hutung. Tapi kena 2 saja. Jadi maknanya ibadat khusus ada 3 syarat, ibadat umum ada 2. Boleh ingat ni? Betul dengan syariat. Yang kedua kaifiat dia kena betul, niat ikhlas. Ada pun ibadat umum dia tak ada kaifiat.
Kaifiat dia seruh kepada kita. Misalnya kita nak menego tadi kan, dia tak ada kaifiat. Kaifiat ni metodologi cara lah. Dia hanya benda tu betul dengan syarak, nego tidak riba, tidak manipulasi pasaran apa semua ni, tu luluh dari segi syarak. Yang kedua, niat ikhlas. Hak tu lagi comel lah. Niat himpunkan semua niat-niat yang baik. Dalam tidak sebut tak apa. Badanya jika kita ditanya, dia tidak sebut niat semayang, duduk muqtarinan bi fi'lih nak start usalli tu, dia biar sebut mari telitah dalam ketika takbiratul ihram. Dia tidak niat sebut ibadat khusus. Niat ni kira jika kita ditanya, pasal apa kita pergi di merkit itu? Nak buat gapo? Betul tak? Kenapa bapa kita pergi beli benda ni? Bapa kita mari sini? Bapa kita pergi jumpa dengan orang? Niat gapo kita pergi jumpa dia? Nak lama tak jumpa dengan dia, nak suruh hubungan silaturahmi. Dia lagu tu yang tidak nanti kita sebut sahaja aku turun tangga nak berjumpa saya kerana nak merapatkan silaturahmi. Tak payah niat lagu tu. Tak ada nawa itu benda lagu tu. Tapi maknanya jika kita ditanya, kalau saya ingat dalam kuliah Ustaz Mak Mustafa boleh sebut, dia kata, dia guna perkataan gapo dia ia jolok tubik, dia kata. Setiap perbuatan yang kita buat tu gapo dia yang menjolok tubik, buat tubik luar yang kita buat tu. Mari mano. Situ. Tu makna niat, dia kata. Boleh? Tak ada. Dia macam saya sebut tadi, tidak nanti kalau kita himpunkan ni tapi asas kita mari tu kalau ditanya kerana apa. Bukan setiap kali nak mari aku nak pasang niat. Tak payah niat dah. Tapi maknanya benda tu sudah asas, sudah biasa tabiin kita. Kita mari kerana apa? Tak perlu pagi-pagi aku nak mari ni kerana apa dah. Sebab kita selagi kita tak ubah niat. Mula-mula kita tak nak pergi mana-mana, kita tak ubah niat. Supaya kita kerja lah. Kita pergi kerja, okay? Cikgu sekolah lah tak? Bila nak masuk, dia mula-mula tu, kalau nak pergi ajar budak-budak, dapat gaji untuk sara hidup. Boleh berlaku tu tak? Lepas tu pula kita nak memajukan sistem pendidikan dalam negeri kita, supaya orang jadi pandai apa. Kita ni, sebagai salah seorang daripada anggota untuk komplimen sebuah organisasi masyarakat. Itu semua ada dalam package tu. Jadi tiap-tiap pagi tak payah niat lah. Kecuali hari tu kita niat kes muka lain. Kita gitu kerana apa? Faham tak? Boleh package gitu. Boleh tak? Ada telitah gua nak? Ni atas masjid. Kita masjid juga sini pun. Kalau macam dia bendanya gini je. Kalau benda tu dia termasuk dalam ibadat khusus lah tu. Iktikaf ibadat khusus. Ibadat khusus dia nak kena niat halal. Dia niat setiap masa ibadat khusus macam iktikaf. Kita pergi masjid kalau tak terlintas iktikaf tak boleh pahala. Pasal dia ibadat khusus. Dia ada tertib dia. Bila sebut ibadat khusus dia kena qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Kena serta dengan niat. Kalau kita niat iktikaf duduk tangga tak jadi lagi. Duduk tengah bercabuk selipar, niat iktikaf dah tak boleh lagi. Kita masuk tu, telitah lah. Aku nak iktikaf ni, baru boleh. Apa dah? Niat pula. Hak terlupa tu, hak lepas dah tu, tak boleh pahala. Kita duduk setengah jadah masjid. Baru telitah lah, nak iktikaf, situ baru start. Mereka tulis. Hak duduk pada tu, sebab tu masjid dia tulis niat iktikaf ke apa. Tidak nanti kalau kita baca. Kan? Kita niat, kita akan beriktikaf situ. Baik. Kalau dia syahidul ma'rakah dia panggil ni, kalau dia berjuang menentang musuh Islam. Fisabilillah. Jadi kalaulah kita bina benda ni betul-betul negara kita ni, pasal apa? Pasal Khomeini tu bukan Islam tak?
Kalau dia mari tu, kalau dia meretah Malaysia kita ni, dia akan menjadi, dia menghilang keislaman kita. Tika tu tak ada bezanya dengan syahidul ma'rakah perang fisabilillah. Betul tak? Lepas tu saya kata nak cari profession macam askar ni payah. Syahid. Kalau sekiranya kementerian pertahanan tu orientasi mul kita gini ni kerana apa, lepas tu pula duduk di mana-mana pun semaya yang kena jaga. Kan kita ada kan dalam semaya syiddatul khauf. Kan ada beberapa cara tak? Dalam kaedah semaya ada ni kaifiyah. Semaya syiddatul khauf. Bahasa jenis hok ni rokok, hok ni tak rokok lagi, hok ni wisalah, hok ni sambung kan. Jadi kalaulah kementerian pertahanan tu dia masuk orientasi lagu tu, alangkah mulianya kerja dia. Kita bunyi kalau keluarga kita mati pun mati syahid. Ni mati lagu mana mati ngatok semaya. Kalau ada minum kerah pula. Saya dengar cerita dadah pun ada. Askar masuk hutan. Jadi gapo boleh. Itu pasal apa? Asas Islam tu dia tak masuk. Dua tu. Mati dalam keadaan masyiat menentang Allah, tengok ni. Dikhawatiri kematian itu menjadi kutukan Allah. Justru umat Islam perlu bermuhasabah. Habis itu tak? 7.5 tentukan hala tuju diri. Ini kita bahas dalam qada lagi dah. Apabila memahami qadar, maka kita sebenarnya mempunyai kebebasan untuk menentukan hala tuju diri. Qada dan qadar bukan asas untuk kita menjadi seorang yang pemalas. Jika Allah menentukan seseorang itu miskin, maka sekalipun seseorang itu berusaha, dia tetap jadi miskin. Dia kena buat berfikir. Permasalahannya bagaimana seseorang itu tahu bahawa Allah menetapkan dia miskin? Sebab tu dia tak siwi kita ambil tahu dalam qadar Allah. Nak qada. Pasal qada penetapan Allah, sebab Nabi sebut la yuraddul qada illa bid-du'a. Tidak akan berubah qada ketetapan Allah mereka dengan doa. Kita masih ada peluang. Pas kalau qadar Allah menetapkan, cara apa dia kita tak tahu waktu tu. Betul? Mungkin Allah telah menetapkan dia sebenarnya kaya. Cuma kekayaan itu diikat dengan syarat bahawa dia mesti berusaha. Jika tiada alasan seseorang itu malas berusaha. Kejayaan yang sebenar apabila seorang itu terselamat daripada azab neraka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena tahni kepada anak-anak kita, generasi kita. Kejayaan dunia ni kejayaan sementara. Ini kejayaan sebenar bagi orang Islam. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Itu baru betul. Jadi kita nak tahu berjaya tak berjaya, nanti mati. Kalau selamat daripada neraka, masuk syurga, itu kejayaan sebenar. Kehidupan dunia, sebab apa? Dia rekir belakang dengan dunia. Mana kejayaan dunia ni tak ada benda lah sebenarnya. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Orang terpedaya, dia tengok matlamat dia dunia. Kaya dunia, kaya, beres. Selamat dunia, selamat. Senang hati bila tengok anak kita berjaya, gaji 2-30 ribu. Kerja di Kuala Lumpur, boleh hantar pitih kita 2,000 sebulan. Ada? Orang tua. Tapi anak tak semaya, duduk sana, dedah aurat ke apa kali. Tak jaga hidup tu orang lain. Tak apa, asalkan boleh pitih. Jadi pasal kejayaan tu, dia nilai kejayaan tu tak kena pada tempat. Pasal kejayaan sebenar kita bertuah tengok anak kita dapat selamat daripada neraka. Masuk syurga. Baru berjaya kita didik anak. Kalau didik anak, sekap jaya dunia, itu bukan kejayaan yang sebenar. Bagaimanakah kaedah untuk dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke syurga? Adakah dengan menyerah bulat-bulat kepada ketentuan Allah? Ini persoalan dia. Jika Allah menetapkan seseorang itu sebagai ahli syurga, maka ia nikmat yang didambakan. Namun jika Allah menetapkan seseorang itu dimasukkan neraka dan diazab, maka apakah dia perlu reda sahaja? Allah membentangkan kaedah untuk seseorang itu layak ke syurga melalui firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 124. Wa man ya'mal minas salihati min zakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamun naqira.
Dan seseorang yang mengerjakan amal soleh dari lelaki atau perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk syurga dan mereka pula tidak akan dianiaya, dizalimi atau dikurangkan balasannya sedikit. 7.53. Iman dan amal soleh adalah sebab untuk menjauhkan seseorang daripada api neraka. Nah, ada kunci dia. Anak kunci dia iman amal soleh. Inilah usaha untuk menjauhkan diri daripada neraka. Pasal apa? Nak mencapai kejayaan. Oleh itu setiap insan mesti berusaha untuk beriman dan melakukan amalan soleh. Tidak ada alasan untuk berkata, jika Allah mentakdirkan saya sebagai ahli neraka, maka saya tetap akan masuk ke neraka walaupun saya beriman dan beramal soleh. Ini akidah Jabariyah. Jabariyah. Ulama sepakat mengatakan akidah Jabariyah inilah kufur. Sebagai manusia yang lemah, adakah seseorang itu mengetahui ketentuan Allah? Kita boleh bertindak mengikut kemahuan kita dengan berusaha dan berharap pertolongan Allah. Lihatlah tindakan yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab. Tengok Sayyidina Umar ni. Nak faham qada-qada, tengok apa Sayyidina Umar buat. Pada suatu hari Umar bertolak ke negeri Syam bersama pasukannya. Dalam perjalanan beliau mendapat berita penularan wabak penyakit di negeri Syam. Nak pergi ke Syam, dia bunyi ada wabak sini. Covid lah kita kata. Ramai orang duduk pakar apa ni, duduk ustaz-ustaz pecamah ketika Covid apa ni baca ni kisah Umar. Lalu beliau memutuskan untuk membatalkan perjalanannya dan kembali ke Madinah. Oh, dia kata kerana ada di Syam tu adanya wabak, maka kita kembali semula ke Madinah. Melihat keadaan itu, Abu Ubaidah bertanya, wahai Amirul Mukminin, adakah Tuan hendak lari daripada takdir Allah? Kalau kita ni takdir dah, Tuhan takdir dah kita kena jangkit Covid. Kalau tak sedut lari, kena juga. Umar menjawab, ya, kami lari daripada takdir Allah kepada takdir Allah. Mana kita ada usaha. Lari daripada satu takdir kepada takdir satu lagi. Itu jawapan Umar. Jika engkau memiliki unta ternakan, Umar kata, lalu membawanya ke sebuah lembah yang mempunyai dua padang. Satu padang penuh dengan rumput subur, manakala yang satu lagi gersang. Bukankah jika engkau membawa unta itu kepada yang subur, engkau telah membawanya kepada takdir Allah? Dan jika engkau membawanya kepada yang gersang, itu juga takdir Allah. Faham tak? Tak pak ada rumput pun nak kenyir-kenyir juga lembu. Selok main lagu tu. Itu takdir. Allah mentakdirkan kamu pergi di padang gersang. Allah juga mentakdirkan kamu pergi kepada rumput yang subur. Pak kita tak tahu. Tuhan nak gerak mana kita tak tahu. Tak sedut fikir tu. Tapi kita masih ada dua pilihan. Itu Sayyidina Umar kata lagu tu. Ini dirakamkan oleh Ibn Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Pengajaran yang dapat diambil daripada kisah di atas bahawa setiap kejadian sememangnya berlaku mengikut takdir Allah. Namun begitu hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk malas bekerja dan melepaskan tanggungjawab. Takdir Allah juga tidak menghalang seseorang itu untuk mengambil langkah-langkah keselamatan. Seseorang itu untuk mengambil langkah-langkah keselamatan agar terhindar daripada kejadian yang tidak diingini. Sesungguhnya seseorang itu mempunyai kebebasan untuk menentukan hala tuju dirinya. 7 poinnya. Akhir sekali untuk bahagian ini. Dia ada hadis sebenarnya dalam Mustika Hadis sebut lau. Dia kata sebenarnya lau tu daripada setan kan. Ini apabila benda yang sudah berlaku, sudah ditakdirkan. Berlaku dah accident. Hak ni sebab apa dia boleh setan mari dia cuba menggundah gelanakan kita ni. Kita berasa itu, dia kata, oh kalau aku tak pergi. Tapi kita dalam orang Islam kita diajar sudah ditakdirkan. Jadi lagu tu.
Kita ada ikhtiar jadi lagu tu. Tapi hak dia tak bolehnya lawan kalau sebelum. Kalau sebelum. Kalau sebelum hak positif tak apa. Kalau macam tadi lah. Kalau dah. Kalau benda tu nak kena juga. Buat kat mana-mana pun kena. Baik tak usah buat. Hak tu tak boleh sebab kita tak buat lagi. Bila kita dah buat dah. Bila dah berlaku lagu tu baru. Kita tak boleh dah buat maikal. Sebab ada hadis tu. Cuba tengok dalam Mustikah Hadis jilid 1. Ada dia ulah benda ni. Hadis tu lau minasyaitan sebut. Lau kalau tu maknanya daripada syaitan. Tak ada. Salah faham konsep qada dan qadar. Akibat salah faham konsep qada dan qadar antaranya ni kita nak bina keyakinan kita ni. Gapo salah kita? Berserah tanpa berusaha, tanpa semangat untuk mengatasi halangan dan dugaan. Ini salah aku ni, serah. Mudah putus asa apabila menghadapi kegagalan atau ditimpa bencana. Ni orang kita sebenarnya ni orang Melayu kita ni lemah ni sana. Bukan orang Islam, dia orang Melayu ni. Putus hang ni. Dia ada perkataan istilah putus hang ni. Kita nak buat tahu ajak nak buat. Putus hang ni. Dia putus hang dulu ke dah. Tiada semangat untuk meneruskan kehidupan dan tiada keyakinan diri. Ni jadi bunuh diri, kecewa, ferah. Tak jadi apa dah. Apa tak boleh dah. Dia tak ada nak usaha. Dia bangsa lain. Dia ada. Saya kalau dengar cerita orang-orang yang gagal ni kan. Orang-orang yang berjaya ni banyak kegagalan dia. Ada seorang Cina tu dia nego arnak. Saya ingat dulu tahun 90-an dulu. Dia import arnak. Berapa dekat 2 juta dia habis. Tiba-tiba mari banjir kan. Seleh habis arnak. Tak ada putus asa, dia bina semula. Sebab dia ada persatuan dia Cina, dia buat pinjaman sana-sana. Tengok dia berjaya masuk dalam bidang lain. Dia berjaya, dia boleh pergi. Sebab apa ni? Dia ni sebenarnya dia putus asa ni dia kurang sikit dalam bangsa lain. Nampak tak? Jadi kita ni maknanya semangat nak terus mula tu tidak berjaya. Ada seorang budak muda lah ni kan jadi kaya lah ni, ngaji US, Khairul Amin. Ada buat sambal nyek sambal berapa? Kaya raya tu. Saya dengar dia sebut baru ni, dia kata berapa kali rebuh dia, modal dia. Dia terang nego ni tak jadi, Tapi dia tak putus asa, dia buat juga. Allah ni kaya raya. Ya. Yang keempat, menyalahkan takdir bersangka buruk kepada Allah. Ini tak sapalah situ kita.